Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, puan-puan, tuan imam, para AJK masjid, seterusnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian berkitab kita dalam mazhab Syafi'i dengan menggunakan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Jadi sebagaimana yang telah kita bincang, yang telah kita perbincangan kita pada minggu-minggu sebelum ini adalah berkaitan dengan pengharaman memakai sutra bagi orang lelaki. Jadi ini adalah jelaslah mana pengharaman sutra bagi orang lelaki. Jadi tapi di sana ada ketika mana perkara-perkara yang dikecualikan pengharaman tersebut ya. Jadi ada dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan darurah ataupun dalam keadaan yang terdesak. Ini biasalah dalam mana-mana hukum fiqh pun dalam keadaan darurah maka di situ akan diberi pengecualian ya. Ketika mana ketiadaan sesuatu untuk menutup aurat ataupun melindungi badan daripada cuaca panas dan sejuk, seseorang harus memakai sutra sementara mendapatkan yang lainnya. Jadi kalau kebetulan di rumah ataupun di mana-mana ya pakaian yang lain tiada, kebetulan yang ada hanya sutra saja. Ya. Mungkin yang lain tu tak tahulah ya, mungkin masa banjir hilang kan. Jadi tinggal ni je. Sutra kebetulan tak kena banjir jadi pakai baju sutra. Ya, jadi dalam keadaan tersebut adalah dibenarkan ya berdasarkan kaedah fiqh ad-darurah tubihu al-mahdhurat. Ya, satu keadaan mudarat itu boleh mengharuskan perkara yang haram. Itu satu kaedah ya. Tapi begitu pun kaedah ini diikat oleh kaedah yang lain iaitu ad-darurah tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat tersebut keharusannya tadi adalah sekadar keadaan tersebut sahaja, tidak boleh melebih-lebih ya kan ya. Maksud di sini walaupun diberi kebenaran memakai sutra ini hanya apabila dalam keadaan darurat seorang itu tidak ada lagi pakaian yang lain. Tapi dalam keadaan apabila darurat itu telah hilang, contohnya dia tengah pakai baju sutra, kemudian didatangkan ada orang lain berikan dia pakaian yang lain ya daripada kain cotton contohnya. Jadi dalam keadaan tersebut maka keadaan ketika itu darurat sudah hilang, maka dia kena mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa tadi, tidak boleh pakai yang sutra. Maknanya di sini darurat tadi sekadarnya sahajalah. Ya, dan apabila disebut sekadarnya maknanya pakaian yang biasalah. Ya, jadi tidak boleh berlebihan lah, pakai sampai berlapis ataupun mungkin berlebihan ya. Jadi dalam pakaian sutra tadi. Itu kalau dalam keadaan yang bersifat darurah. Ya, kemudian kalau kita lihat ya keadaan yang kedua apabila keadaan yang memerlukan. Ada keperluan ya seorang itu memakai laki lah ya, perempuan tak ada masalah lah ya. Kalau laki tadi untuk memakai sutra, harus bagi lelaki memakai sutra yang diperlukan untuk mengatasi kemudaratan yang dihadapi. Yang mana kalau dia pakai kain sutra tadi itu contohnya dapat mengurangkan penyakit ataupun dapat menyembuhkannya dari penyakit ataupun meringankan kesakitan dia ya. Ini sabda berdasarkan daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma fi al-qumus al-harir fi safar
min hikkatin kanat bihima aw waj'in kana bihima. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maksudnya Rasulullah memberi keringanan kepada Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Al-Awwam memakai baju sutera semasa bermusafir disebabkan gatal-gatal atau kesakitan yang mereka alami. Ya, mana ada keperluan. Ya, ada keperluan, walaupun mungkin dalam situasi ini tidaklah sampai tahap darurat. Tapi maksudnya dia penyakit tadi tu mendatangkan ketidakselesaan, gatal-gatal semua tu, maka dibenarkan untuk memakai kain sutera tadi. Walaupun dalam situasi yang tak ada sampai darurat. Maknanya dalam keadaan ini, maknanya bukanlah sakit yang serius, ya, gatal-gatal. Maknanya andai kata dia tak pakai dua hadis ni, maknanya kalau sahabat tadi itu tak pakai sutera, maknanya terusan bergatal-gatal, dia tidak akan membawa kepada kematian, tapi dia akan masih lagi membawa kepada ketidaksenangan, ya, ketidakselesaan. Jadi dalam hal ini maka Rasulullah membenarkan mereka jika ada keperluan. Itu dan kita pun kena fahamlah ini dalam keadaan apabila pakaian sutera tadi dalam keadaan khususnya tadi itu dalam para sahabat bermusafir, kebetulan itu saja cara yang paling mujarab, ya, paling mudah untuk seseorang itu untuk hilang penyakit gatalnya, ya, sahabat tadi. Maknanya di sana kalaulah ada cara lain, ada ubat yang lain yang terbukti lebih bagus, ya, untuk menghilangkan gatal-gatal tadi, maka yang lebih afdal adalah mengambil ubat-ubat tadi berbanding kita memakai sutera dengan harapan pakaian sutera tadi itu dapat menghilangkan gatal-gatal. Ya, jadi kita lihat mana yang lebih mujarab, ya. Kalau lebih mujarab dengan ubat-ubat gatal, maka ubat-ubat gatal tadilah itu yang sepatutnya dipakai oleh individu tersebut, ya. Ini tadi perkara yang berkaitan dengan beberapa perkara yang keadaan yang diharuskan lelaki tadi memakai sutera, iaitu darurat, dan yang kedua dalam keadaan yang keperluan, dan hajat keperluan. Seterusnya kita lihat hukum memakai sutera campuran. Yang ini sutera campuran pula. Tadi sutera betul, 100% sutera silk. Jadi yang ini sutera yang campur-campur ni macam mana pula hukumnya, ya. Jadi untuk menentukan hukum memakainya, jadi perlu dilihat kadar campuran tersebut. Maknanya bahan kain tadi tu, bila benang dia tu bercampur antara sutera dengan bukan sutera. Itu maksudnya campuran di sini, ya. Jadi haram bagi lelaki memakai dan menggunakan baju yang kadar suteranya lebih banyak daripada yang lain. Dan jika sebaliknya hukumnya adalah harus. Maksudnya di sini kalaulah peratusan sutera dalam campuran bahan pakaian tadi itu lebih 50%, maka hukumnya pakaian tersebut adalah haram dipakai oleh pihak lelaki. Tapi andai kata peratusan sutera tadi itu lebih rendah, bawah 50%, maka ketika itu adalah hukumnya harus boleh dipakai. Ini pakaian apa? Daripada kain campur sutera dengan cotton. Berapa campurannya? Katanya tadi cotton 60%, 70%. Maka dalam keadaan tersebut, pakaian tersebut boleh lagi dipakai oleh kaum lelaki. Sehingga walau bagaimanapun, jika kadar kedua-duanya sama banyak, 50-50, sutera 50%, bukan sutera 50%, maka hukum memakai dan menggunakannya adalah harus. Ya, ini kerana berpihak kepada yang asal adalah halal sebagai hukum yang asal. Hukum yang asal pakaian adalah halal. Jadi walaupun 50-50, jadi boleh dipakai. Tapi untuk jalan selamat biarlah lebih, ya, peratusan yang bukan sutera tadi. Itu kalau yang bahan kainnya tadi bercampur-campur, ya. Kemudian kalau yang dalam situasi lain pula, ya, kalau renda sutera pada baju dengan kadar yang biasa, ya, harus menjahit renda sutera pada baju dengan kadar yang biasa. Renda-renda ni macam mungkin ropol-ropol sikit-sikit, semua tu adalah dibenarkan. Sikit-sikit je kan, dia tambah-tambah kan ujung baju mungkin kan, ya. Jadi itu adalah dibolehkan. Begitu juga menampal dan menyulamnya. Ada baju, mungkin bunganya daripada sutera, kita nak tampal, ya,
bunga gambar bunga tadi contohnya, coraknya tadi itu yang daripada kain sutera, kita nak tampal pada kain yang biasa, ya, hukumnya adalah dibolehkan, ya, dengan syarat lebarnya tidak melebihi 4 jari yang rapat, ya. Kalau kita bagi 4 jari ini, ibaratnya tadi kalau sutera tadi tu tak boleh lebih 4 jari ni lah, ya, maknanya sikit aja, ya, mungkin sikit je, ya. Jadi kalau banyak ataupun contohnya baju kita berlubang besar, jadi nak tampal pakai sutera, kalau orang kaya ni patutnya beli baju baru lah kan, ya, tampal dengan kain sutera kan, ya. Jadi contohnya tampal dengan kain sutera lebih 4 jari, besar dia punya apa benda ni, tampalan tadi itu menggunakan sutera, maka itu juga adalah haram. Dia kena sikit-sikit boleh lah, kecil saja boleh, ya. Ini berdasarkan hadis daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, mengeluarkan sehelai jubah pakaian bangsawan Parsi yang mempunyai tampalan sutera di bahagian saku dan pada dua bahagian sisinya, sambil berkata, هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. Riwayat Muslim. Yang bermaksud baju ini adalah dalam simpanan Aisyah radhiyallahu anha sehinggalah dia meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, aku mengambilnya. Asma tadi ambil, ya. Nabi pernah memakai baju tersebut, kami juga membasuhnya untuk para pesakit memakainya sebagai penawar, ya. Jadi daripada hadis ni menunjukkan, ya, ni maknanya baju Nabi ni dipakai ni disimpan oleh Aisyah, kemudian oleh Asma binti Abu Bakar ni puluh-puluh tahun selepas itu, kan, ya. Sebagaimana kalau kita kata baju ini dalam simpanan Aisyah sehinggalah dia meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha dia wafat dia lebih 40 tahun, ya, selepas wafatan Nabi, ya. Hampir 50 tahun kalau tak silap, kan, ya. Hampir 50 tahun selepas Nabi wafat baru Aisyah wafat. Maknanya lama baju ni bertahan, dia disimpan oleh Aisyah, dia simpan bagi suaminya lah, kan, ya. Selepas Aisyah meninggal dunia, maka disimpan pula oleh Asma binti Abu Bakar, iaitu anak Abu Bakar tadi lah, ya. Membasuhnya untuk para pesakit, untuk para pesakit memakainya sebagai penawar. Maknanya pada baju Nabi itu ada ini yang mungkin tabaruk dengan apa ni, tinggalan ataupun sisa Nabi lah, kan, ya. Tapi kalau yang ini memang jelas lah, ya, memang para sahabat ni dia nampak benda tersebut lah, kan, ya. Maknanya baju Nabi semua yang disimpan, yang digunakan semua ni, maka itu tak ada masalah lah, ya. Kalau yang maknanya dakwaan-dakwaan yang sampai ke hari ini, contohnya kesan benda ni adalah, ya, yang dalam pameran Muzium Islam kadang dikatakan ini rambut Nabi Muhammad semula, kan, ya. Jadi satu dakwaan yang kadang-kadang tu tak dapat dipastikan kebenaran benda tersebut, ya. Bahkan pernah dulu apa ni, capal Nabi Muhammad, ya, dikatakan capal ataupun slipper Nabi, kan, ya, yang sekarang ramai orang buat pada lambang capal tersebut, pada kopiah setengah tu sampai mihrab masjid pun dibuat lambang kopiah, lambang capal yang dikatakan capal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kan ada yang mendakwa lah, kan, ya, dia buat pameran, inilah capal Nabi Muhammad, sampai orang ramai pun datang pergi mencium capal tersebut, ya. Kemudian lepas tu baru diketahui lah, kan, ya, tidak dinafikan, dikata ni bawa daripada Arab Saudi ke bawa dari mana lah, kan, negara Arab, ya. Kemudian orang cek daripada negara Arab tersebut, tak ada, kan, tak ada beri pengesahan tersebut. Kemudian barulah pihak penganjur di muzium tu sebut, dia bagi tahu sebenarnya ini hanyalah replika semata-mata lah, kan, ya. Jadi itulah, ya, replika ni siapa lah mana boleh buat. Lepas tu kesian orang ramai datang pergi cium replika yang dikatakan capal Nabi tadi, ya. Jadi ini pun satu perkara yang tak patutnya berlaku lah, kan, ya. Jadi sampai orang letak, pasal apa kita letak lambang mihrab tadi itu, lambang capal, supaya ingat Nabi, ya, supaya ingat Nabi, lebih khusyuk semua tu lah, kan, ya. Jadi ini juga adalah satu perkara yang sepatutnya
tidak dilakukan lah ya, kerana bimbang dia boleh membawa kepada kesalahfahaman ya dalam perkara yang bersifat tabaruk tadi lah kan ya. Lebih-lebih lagi apa yang dikatakan sebagai capal Nabi semua tadi contohnya lah kan ya, tidak ada satu dakwaan kukuh pun bahawa begitulah bentuk capal Nabi ya. Jadi tidak mudah lah ya, jangan kita mudah lah untuk menerima terus-terusan ya dakwaan-dakwaan yang begini ya. Okey. Seterusnya ya, hadis lain daripada Suwaid bin Ghafalah bahawa Umar radhiyallahu anhu Khattab ya, berucap di Jabiyah berkatanya, "Naha Rasulullah sallallahu an lubsil harir illa mawdi' isba'in aw thalathin aw arba'." Ya, Rasulullah melarang umatnya memakai sutera kecuali selebar 2, 3 atau 4 jari. Sebab tu ulama letak yang maksimum 4 jari lah. Maknanya lebih kurang tadi lah ya, 2, 3, 4 jari lebih kurang beginilah. Maknanya tak boleh terlalu besar sangat ya dia punya ini kelebaran sutera yang ditampal pada baju biasa tadi ya. Seterusnya menggantung langsir sutera. Macam mana pula ni kan ya? Duit banyak betul ni kan ya. Jadi langsir pun pakai sutera ya. Jadi haram bagi lelaki dan perempuan menggantung langsir sutera di pintu, dinding dan lain-lain. Ini kerana perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur kebanggaan dan untuk bermegah-megah. Jadi benda ni tidak dibenarkan ya. Walau bagaimanapun para ulama mengecualikan Kaabah yang mulia, ia harus diselubungi dengan sutera. Ini berdasarkan perbuatan ulama salaf dan khalaf tanpa sebarang bantahan. Namun hukum ini khusus untuk pada Kaabah sajalah. Jadi masjid-masjid lain tak dapatlah. Maknanya ini khusus untuk Kaabah. Jangan kata, jadi kalau Kaabah boleh kita balut dengan sutera, jadi kita nak balut jugalah dalam masjid tadi tu, mungkin ada setengah bahagian tu langsirnya ke kita nak pakai sutera. Kalau Kaabah boleh, kenapa masjid kami tak boleh? Jadi dalam hal ini ulama tidak membenarkan qiyas dalam hal ini, menyamakannya ya. Hanya khusus benda ini hanya untuk Kaabah ya di Makkah Mukarramah saja ya. Yang ketiga, antara perkara-perkara yang diharamkan yang lain ya, iaitu haram menghitamkan rambut. Menghitamkan rambut ya. Jadi macam mana tu yang haram menghitamkan rambut ya? Jadi haram bagi laki dan perempuan mewarnakan janggut dan rambut dengan warna hitam. Ya, namun sunat mewarnakan uban dan rambut dengan warna yang lain, sama ada kuning atau merah. Biasalah ya, mungkin bila dah atas faktor umur tu jadi uban dah semakin banyak, uban warna putih lah ya. Jadi kita pun rasa nampak macam tua kan. Jadi mungkin setengah orang ada tak nak nampak tua sangat, jadi dia ambil lah mungkin warna dye warna hitam, jadi biar rambut dia nampak warna hitam tu nampak macam muda semualah ya. Jadi ini juga adalah tidak dibenarkan dalam Islam ya. Jadi kena warna yang lain lah, warna kuning ataupun warna merah ataupun warna-warna lain lah yang sesuai ya. Warna purple hingga pelik pula orang nampak lah kan ya. Jadi yang biasa-biasalah yang dipakai ya. Mungkin setengah tu warna pakai inai lah kan ya. Pada janggut ataupun walaupun mungkin dalam tradisi masyarakat kita benda tu agak jarang lah. Jadi biasanya dalam masyarakat Arab, orang India ya dia warnakan rambut ya. Tu banyak ya mereka lakukan ya. Jadi tak boleh ya. Ada sebahagian ulama lain mengatakan ya, kalau orang muda tapi orang muda tiba patutnya banyak beruban, dah beruban kan ya. Dalam keadaan tersebut orang muda dibolehkan, tapi kalau orang tua tidak dibenarkan ya. Hadis daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ghairus syayb wala tashabbahu bil yahud." Ubahlah warna uban dan janganlah menyerupai orang Yahudi ya. Sama juga ya hadis yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Innal yahud wan nasara la yasbighun fakhalifuhum." Ya, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnakan rambut, justru hendaklah kamu berlainan daripada mereka ya. Betul, kita banyak lihat kan ya, bukan setakat kalau beginilah kan ya, bahkan dalam setengah ibadat yang lain ya, contohnya puasa Ashura ya. Orang Yahudi pun ada, jadi kita tambah lagi satu hari lah kan ya. Jadi
untuk tidak sama dengan orang Yahudi lah kan dia, ataupun orang Bani Israel ini. Ya. Jadi banyak antara maqasid ataupun tujuan ya Nabi supaya kita sentiasa berbeza ya image ya dengan orang Yahudi dan Nasrani dari segi zahir ataupun dari sudut tingkah laku kita, syiar agama ya. Jadi ini pentinglah ya. Jadi di sini nak menunjukkan kemerdekaan. Kita masih lagi suasana merdeka kan ya. Kemerdekaan umat Islam tu dari sudut pemikiran, dari sudut ya, ni tidak jangan samalah ya. Jadi Nabi dalam banyak keadaan memang Nabi suruh kita supaya sentiasa berbeza dengan orang Yahudi dan Nasrani ya, sama ada dari sudut pakaian ni tadi ataupun dari sudut tadilah mewarnakan rambut dan uban, janggut semua ya. Maksud jangan menyerupai orang Yahudi Nasrani ini adalah jangan menyerupai pakaian mereka lah ya, pakaian mereka yang ada unsur keagamaan ya. Contohnya kalau seorang janganlah orang Islam pakai pakaian golongan agama orang Yahudi Nasrani pakai serban, pakai kopiah Yahudi ini yang kecil ya, dia letak atas kepala dia tu kopiah dia. Jadi jangan itulah, ataupun pakai pakaian padri saja pakailah kan ya. Jadi itu juga tidak bolehlah. Adapun pakaian-pakaian yang lebih kepada budaya. Jadi mungkin ada yang tanya, jadi macam mana Ustaz kalau pakai kot, pakai tie leher, bow tie lagi, bow tie ni kan yang apa tu bentuk rama-rama lah ya, semua ni kan ya. Ini pun pakaian orang barat juga. Jadi adakah pakaian-pakaian tadi itu, kot, tali leher, tie, bow tie tadi semua ni termasuk dalam larangan, maknanya Nabi jangan, supaya kita jangan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Jadi jawapannya ialah oleh kerana benda ini dia dah menjadi perkara yang bersifat adat ya. Sampai maknanya dia tidak ada lagi unsur keagamaan. Bila orang pakai kot, orang pakai tali leher, orang pakai blazer ataupun semua ni, jadi tiada unsur keagamaan. Dia lebih kepada adat budaya orang Eropah Barat yang kemudiannya banyak ditiru, mempengaruhi banyak kawasan di seluruh dunia lah sampai ke hari ini. Jadi oleh kerana dia lebih kepada bersifat adat, jadi tiada masalah lah untuk kita memakai pakaian yang tersebut ya. Jadi tak ada masalah ya. Bahkan kalau kita lihat ya, ramai ulama-ulama Al-Azhar ni pun sendiri pakai ulama dunia Arab pun ramai yang pakai kot semua. Jadi tak ada masalah dia untuk pakaian-pakaian begini, kerana dia lebih kepada budaya ya dalam sebuah masyarakat yang akhirnya budaya walaupun datang dari barat, ini benda ni tadi dia telah dapat diterima masuk lah ya. Jadi tiada unsur syiar agama mereka lah ya dalam pakaian-pakaian yang tersebut ya. Tapi kalau pakai pakaian, janganlah pakai pakaian sami ke benda semua tu, memang tak boleh lah ya. Jadi dia adalah gambaran syiar agama mereka ya. Hikmah pengharaman. Apakah hikmah pengharaman kita tak boleh menghitamkan rambut ini? Tetapi kalau bagi orang yang tua tadi, hitamkan dye rambut dia warna hitam tadi ya. Kenapa? Kerana perbuatan menghitamkan uban mengandungi unsur-unsur pemalsuan dan mengubah keadaan yang sebenar. Mengubah keadaan yang sebenar. Orang nampak nanti boleh keliru lah kan ya. Dengan celupan warna hitam, jadi seorang dewasa kelihatan seperti remaja, orang tua kelihatan muda daripada pandangan orang ramai. Jadi sangkaan mereka mungkin berlainan daripada keadaan yang sebenar, bertimbul kekeliruan ya. Adapun warna yang lain tidak sampai ke tahap pengubahan, penipuan dan pemalsuan ya. Kalau pakai warna-warna merah, jingga semua tu, jadi tak ada masalah, pasal orang takkan confuse, ini orang muda ke tidak, pasal memang itu ada, ditahu itu warna. Tapi kalau kita warnakan rambut dengan warna hitam, jadi kita mungkin orang boleh assume, ni masih muda lagi ni, rambutnya hitam lebat ya. Jadi itu kalau kita lihat di sini, orang tua, jadi kami berpendapat ya, penulis kitab ini selepas ini sesungguhnya semua tajuk ini hukumnya kerana patuh dan taat semata-mata ya. Maksudnya selepas ini banyak yang hukum hakam lebih kepada sami'na wa ata'na, walaupun mungkin kita manusia tak sukar untuk mencari apakah hikmah di sebalik isu-isu yang ada ini ya. Jadi ini kalau berkaitan dengan
menghitamkan rambut. Walaupun dia ada ulama yang beri pengecualian ya, contohnya tadi lah orang muda, dan yang kedua contohnya pergi berperang di zaman silam lah ya, pergi berperang, jadi untuk memastikan pihak musuh ni nampak tentera Islam ni orang muda kan, jadi pakai apa benda ni pewarna hitam pada rambut mereka biar nampak muda lah ya. Walaupun mungkin zaman sekarang benda ni mungkin tak ada relevan lah, kalau orang berperang pada hari ni dia pakai topi tentera semua, memang tak nampak rambut lah ya. Rambut pun kalau ada pun potong pendek sangat lah kan ya. Jadi benda ni mungkin dah tak berapa relevan lah, tapi itu ya yang disebut beberapa pengecualian yang diberikan dalam hal-hal yang tertentu ya. Tapi dan pada hari ini mungkin keadaan dah berbeza sikit lah ya. Kadang orang sekarang ni kita ada banyak apps ya. Apps kadang setengah orang suka main-main kan ya. Apps kemudian dalam FB gambar semua ni kita ambil gambar, lepas tu orang dah tua boleh jadi muda. Kita yang muda, apps tersebut boleh jadikan gambar kita tua balik lah kan ya. Jadi dalam hal ni boleh ke tidak ya. Jadi kalau kita setakat nak main-main macam itu sama dengan orang yang kita kenal tu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita mula menggunakan gambar yang diedit apps yang sepatutnya orang tua ni, jadi gambarnya muda. Jadi dengan gambar muda tu jadi profil dia, dan dengan profil tersebut lah contohnya dia pergi mencari jodoh ke benda semua tu, jadi di sini masalah. Jadi orang nak kawan dengan dia tu mungkin ataupun tak jodoh tengok gambar ni, gambar muda ni umur 30 ni ataupun umur 20 lebih ni tu muda kan. Sekali dah jumpa apa lain mukanya ya, umur 50 contohnya lah kan ya. Pasal dia dah ubah pakai apps ya. Jadi perkara ni pun kena dilihat lah. Saya tak kata haram lah, tapi maknanya kalau membawa kepada menipu orang, sehingga sangkaan orang tadi itu berbeza daripada yang sepatutnya, di sini bermasalah lah. Tapi dalam keadaan biasa kita nak main-main semua tu sama ahli keluarga kita tu boleh lah ya, sikit-sikit lah ya. Tapi kadang ada setengah apps tu kadang lebih lah pula, dia ubah yang muka yang lelaki jadi yang perempuan jadi lelaki. Jadi benda-benda ni tak payah lah ya. Dia takut benda ni jadi membiasakan normalisasi ya. Jadi kita tunjuk ke anak kita masih kecil, tengok ni anak kita yang lelaki ni, kita pakai apps tadi tu, tengok jadi perempuan, ni gambar kalau tu jadi perempuan, yang anak perempuan ditukar jadi anak lelaki, jadi anak lelaki, jadi seronok lah kan ya. Tapi takut-takut benda tu secara tak sedar dia membawa kepada normalisasi ialah ya, mengubah jantina ataupun paling kurang menjadi lelaki tu lebih pada lembut, yang perempuan tu jadi yang lain kan ya. Jadi apa benda ni, image ataupun identitinya tak jelas nanti ya, kecelaruan ya identiti nanti ya anak-anak ini ya. Jadi itu pun kita kena lihat lah ya, pada hari ini kemajuan teknologi tadi itu kena guna dengan hati-hati ya. Yang keempat, haram menyambung rambut palsu. Haram bagi seorang memakai ataupun menyambung rambut orang lain, sama ada yang memakainya laki, perempuan, bujang atau berkahwin dan lain-lain yang seumpamanya. Perbuatan tersebut satu dosa yang besar ya, menyambung rambutnya pendek disambung dengan rambut yang lain ya. Jika seorang perempuan, laki ataupun suami menyambung rambutnya dengan rambut palsu, maka hukumnya adalah haram. Rambut palsu disambung ya, rambutnya pendek dia nak sambung, nak rambut panjang disambung dengan rambut yang palsu, hukumnya adalah haram ya. Menggunakan rambut manusia dan seluruh anggotanya lah ya. Adapun memakai rambut yang diperbuat daripada bulu binatang sekiranya najis, seperti bulu bangkai ataupun bulu binatang hidup yang tidak halal dimakan. Contohnya pakai bulu bangkai dah mati, ambil bulunya nak ikat kat rambut kita sambung, ataupun bulu binatang babi yang semua tu lah kan, pasal orang tak buat lah ya. Hukumnya adalah haram ya. Sementara bulu binatang yang tidak najis, jika dipakai oleh perempuan dengan izin suami, hukumnya harus. Manakala perempuan yang tidak bersuami atau tanpa izin suami, hukumnya tetap haram. Maksudnya di sini kalau seorang perempuan itu nak menyambung rambutnya dengan bulu binatang yang halal dimakan, contohnya seperti mungkin bulu kambing ke semua ni,
hukumnya adalah harus ya. Kalau perempuan itu ada suami izinkan. Tapi kalau perempuan itu perempuan yang masih belum berkahwin ataupun tak dapat izin suami, maka tidak boleh ya. Begitu juga harus memerahkan memerahkan warna muka dan menghiaskan jari jemari sekiranya diizinkan oleh suami. Jadi nak warnakan hiaskan boleh. Sekiranya jika tidak diizinkan, maka hukumnya tidak harus. Ya, rambut palsu daripada benang sutera semuanya tidak menyerupai rambut yang asli adalah harus tanpa sebarang tegahan. Kerana itu adalah semata-mata perhiasan. Jadi boleh. Ataupun rambut wig ya, kalau macam hakim rambut wig ya, kita tahu tu palsu kan, dia tak ada masalah lah ya. Jadi ada yang bertanya hukum rebonding rambut ya. Jadi rebonding rambut ni kalau yang saya faham ni maksudnya dia pergi kat salon tersebut, walaupun mungkin sekarang ni SOP semua ni mungkin susah lah ya, banyak tutup lah kan ya. Laki atau perempuan kan ya, jadi dia rebonding rambut tu untuk rambutnya tu kasih lurus ataupun macam-macam lah kan ya. Jadi kalau begini oleh kerana dia tidak bersifat kekal, jadi tak ada masalah ya. Biasa seorang tu kalau rebonding rambut dan semua tu dia tidak bersifat kekal ya. Jadi dia akan sampai satu masa dia akan kembali kepada bentuk yang asal. Jadi hukumnya adalah harus ya, tidak ada masalah. Asalkan itulah jangan berlebihan kita rasa megah, membazir, semua tak boleh lah ya. Jadi itu hati-hatilah ya, jangan sampai terjebak dalam perkara yang tadi itu ya. Jadi itu boleh nak luruskan rambut saya ni apa benda ni kerinting kan, nak luruskan rambut pakai benda tersebut, jadi benda tu tak ada masalah kan ya, boleh ya. Pasal satu masa nanti pun dia akan jadi kerinting balik juga, ataupun itu tak ataupun merubah ciptaan yang tak boleh ni. Kalau kita merubah yang dah elok ni kita ubah ya. Contohnya muka memang dah elok contoh muka kita ni mukanya begini semuanya lengkap, tapi kita rasa nak dagunya tu biar tajam, biar nampak cantik ni, nak tu hidungnya nak kasih mancung, padahal hidung dah sempurna dah ya. Yang itu yang tak boleh ya. Tapi kalau seorang itu memang contohnya bibirnya sumbing, maka dia daripada bayi lagi ya, itu tak ada masalah lah untuk kita bedah pasal untuk berubat ya. Orang itu jongang giginya. Kalau dulu ada cerita Halimah jongang semua kan ya. Jadi jongang juga boleh lah ya, kita ubah ya. Tapi kalau gigi dah elok dan ni semua ni tiba-tiba nak kikis tak boleh lah, braces tak ada masalah lah ya. Pasal ada yang tanya lah kan ya, rambut ya kan ya. Jadi kalau tukang gunting minta rambut yang digunting tu saya bagi ya. Jadi macam mana nak tebus dosa tu lah ya. Jadi satu yang pertama, kita tak tahu apa benda ni. Hukum menyambung rambut orang lain pasal kita tak tahu dia nak pakaikan untuk siapa lah ya. Jadi dalam hal ni kita tidak berdosa lah ya. Melainkan kita dah tahulah dia nak buat benda yang tak elok semua lah. Tapi secara umum dia kalau dia nak kita, tapi kita pun tak tanya lah kan ya, dia nak buat apa dengan rambut tersebut, tak ada masalah lah benda ni lah kan ya. Tak adalah kita berdosa lah ya. Jadi itu tadi ya, berkaitan dengan menyambung rambut lah ya. Jadi isyak pun dah masuk lah kan ya. Jadi cukup ya setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Semuanya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.